Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Menjelang pilihan raya negeri Sabah, tiba-tiba Ahmad Zaid Hamidi menyatakan sesuatu yang mengejutkan ramai orang. Ahmad Zaid Hamidi menyatakan beliau tidak mahu ada perasaan kenegerian melampau. Di Sabah sekarang ini, satu gerakan yang mengatakan Sabah untuk Sabahan makin kuat menular di pelusuk-pelusuk di mana-mana. Ini bermaksud gerakan menolak parti daripada luar Sabah kini menjadi kuat, terutamanya parti-parti daripada Semenanjung Malaysia yang kini mula mahu ditolak oleh rakyat Sabah. Rakyat Sabah mahu supaya Sabah dipimpin oleh parti politik lokal. Tapi Ahmad Zaid kata tidak mahu ada perasaan kenegerian melampau. Pengerusi Barisan Nasional BN, Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi, mengingatkan parti lain agar tidak bersifat kenegerian yang sangat kental. Timbalan Perdana Menteri itu berkata, setiap parti memerlukan antara satu sama lain sebagai sebuah negara yang dibentuk atas semangat persekutuan Malaysia. Karena rasa keterbukaan ini, kita tidak mahu ada perasaan kenegerian yang sangat kental, katanya. Kenapa kita perlu membangkitkan perkara itu, sedangkan kita memerlukan antara satu sama lain, kata Zaid Hamidi. Jangan membangkitkan perasaan yang begitu. Dan saya fikir kita sebagai sebuah negara yang dibentuk atas semangat persekutuan Malaysia. Perkara itu harus menjadi tajuk utama bahawa kemajuan antara negeri saling memerlukan dukungan antara satu sama lain, katanya lagi. Jangan terlalu berfikiran sempit dan jumud sebagaimana seorang pemimpin di Sabah yang menyatakan perkara ini setiap kali, katanya. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas hadir melancarkan gerak 17 UMNO Sabah, Dewan Undangan Negeri Dun Karambunai, Parlimen Sepanggar, di Institut Kemahiran Mara IKM di Kota Kinabalu hari ini. Beliau yang juga Presiden UMNO berkata, kuasa autonomi kepada Sabah kekal sehingga ke hari ini, yang turut bersandarkan kepada keyakinannya terhadap pengerusi BN Sabah, Datuk Seri Bung Mukhtar Radin, dalam menaikkan semangat penyokong parti sehingga akar umbi termasuk penyelesaian lebih holistik untuk membentuk kerjasama bersama rakan-rakan lain. Ramai juga netizen yang memberikan komen tentang isu ini, terutamanya orang-orang Sabah. Rakyat Sabah kata mereka sebenarnya tidaklah mengamalkan sifat kenegerian yang tebal, bukan diskriminasi, tetapi mereka hanya mahu supaya hak Sabah dikembalikan. Hak-hak negeri Sabah seturut dalam perjanjian MA 63 dikembalikan dan dihormati. Itu maksudnya mereka mahu parti lokal berkuasa di Sabah supaya pengaruh politik melalui parti-parti Sabah boleh membuatkan Sabah berani bersuara berkait dengan MA 63. Mereka memberikan contoh seperti yang berlaku di Sarawak. Di Sarawak, parti tempatan sangat kuat. Mereka menolak parti daripada luar Sarawak. Itu sebabnya pengaruh politik di Sarawak cukup kuat untuk menentukan suhu dan menentukan lanskap politik yang ada di Malaysia kerana mereka mempunyai kekuatan parti tempatan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini keputusan terkini saingan timbalan Presiden PKR. Rupa-rupanya sudah dapat dihidu. Khairi Jamaluddin dan Sahril menyatakan mereka nampak Nurul Izzah lebih berpotensi. Makna kata Rafizi Ramli akan kalah dalam pemilihan tersebut. Saingan pemilihan jawatan nombor 2 PKR mendapat perhatian Khairi Jamaluddin dan Sahril Sufian Hamdan. Dengan dua bekas pemimpin UMNO itu berpendapat Nurul Izzah adalah orang yang berpotensi sebagai calon utama. Melalui episod terbaru podcast Rehat Sekejap atau Keluar Sekejap Khairi dan Sahril,
melihat wujud tanda-tanda bahwa PKR semakin menunjukkan sokongan terhadap Nurul Izzah. Meskipun naib Presiden PKR itu baru saja kembali ke pentas politik utama. Sahril yang juga bekas Ketua Penerangan UMNO berkata, kemunculan mengejut Nurul Izzah dalam perebutan jawatan timbalan Presiden PKR mengubah status quo. Memandangkan sebelum ini, jawatan berkenan dan jawatan Presiden dijangka tidak akan dipertandingkan. Dalam tempo seminggu ini, tidak dapat dinafikan semakin jelas. Kita dapat lihat bahwa ramai menyokong beliau, katanya. Pada masa sama, Sahril mengulas gaya kempen penyandang jawatan timbalan Presiden PKR, Datuk Seri Rafizi Ramli yang disifatkan unik dan inovatif, terutama apabila secara sinis menyeru ahli parti mengundi Nurul Izzah, kenyataan yang kemudiannya diakui Rafizi sebagai sindiran. Sahril turut menyentuh kenyataan Rafizi yang menyatakan akan meletakkan jawatan sebagai menteri sekiranya tewas dalam pemilihan minggu hadapan, yang disifatkan beliau sebagai langkah strategik untuk membentuk naratif sesuatu pertandingan. Saya rasa itu helah politik. Beliau katakan letak jawatan jika kalah, tetapi pada masa sama menyindir bahawa ada individu mungkin Nurul Izzah yang kalah dalam pilihan raya umum tetapi tetap mau bertanding, katanya. Sementara Khairi yang juga bekas Ketua Pemuda UMNO berpendapat kekalahan Nurul Izzah dalam pilihan raya umum 2022 perlu dilihat dalam konteks lebih luas. Memang ada yang dipertikaikan, memang ada yang pertikaikan. Kerusi pun tak menang, kenapa mau bertanding? Tapi kita kena lihat kepada konteks luas. Ketika itu berlaku gelombang besar di utara. Tokoh seperti Datuk Seri Rizal American Nine American daripada UMNO pun gagal pertahan parlimen kepala batas. Ada masa pengundi pilih calon, ada masa mereka tidak ambil kisah siapa yang bertanding. Itulah hakikat politik, katanya. Kedua-dua tokoh berkenan turut mengakui pemilihan parti kali ini membuat risiko politik kepada PKR bergantung kepada siapa yang menang. Bagaimanapun, Khairi berkata, kesan jangka panjang terhadap keputusan berkenan yang mana rakyat akan melupakannya menjelang pilihan raya umum akan datang. Kalau ditakdirkan Rafizi menang, beliau akan bina naratif baru bahawa tiada gerakan tolak Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan jika ditakdirkan kalau Nurul Izzah menang, skrip sudah tersedia, iaitu dia menang atas kapasiti sendiri, bukan dilantik, dan beliau akan kata ahli yang pilihnya, kata Khairi. Beliau turut mengetengahkan perbezaan gaya kempen antara kedua-dua calon dengan Rafizi menumpukan kepada data dan graf untuk menunjukkan kemerosotan sokongan dalam kalangan pengundi Melayu, Cina dan India. Satu strategi yang menurutnya bertujuan menunjukkan bahawa beliau paling layak menangani cabaran parti. Harus diakui bahawa Nurul Izzah tidak menjadikan Rafizi sebagai tumpuan. Beliau lebih menumpukan kepada agenda kesepakatan dan penyatuan dalam PKR dan bagaimana untuk meningkatkan semangat pasukan dalam pilihan raya akan datang, kata Khairi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.